Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kita buka dulu majlis forum kita, majlis ilmu kita ni dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sudi, yang berkelapangan, walaupun tahu masing-masing mungkin sibuk dengan kerja masing-masing, tapi alhamdulillah dapat meluangkan masa. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah selaku penganjur program Forum Halal Ehwal Islam pada kali ini. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya membacakan surakat pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini forum secara maya dengan kekangan pandemik ni, di era pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah Allah permudahkan urusan kita untuk boleh juga untuk kita bertemu bersua pada malam yang penuh mulia ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan para panel pada malam ini yang hebat-hebat belaka. Yang pertamanya Al-Fadil Al-Ustaz Mizan Irfan bin Zakri. Kita import daripada Kuala Terengganu, merupakan pegawai agama, pejabat agama Kuala Terengganu, daerah Kuala Terengganu. Panel kita yang kedua Syekh Muhammad Syaufiq bin Syahrun. Syekh Ustaz, tertinggal Ustaz, penting Ustaz tu. Syekh Ustaz Muhammad Syaufiq bin Syahrun selaku imam besar Masjid Negeri Pulau Pinang. Ni import daripada Pulau Pinang. Harap-harap Ustaz bawalah nasi kandak dengan pesembuk. Baik, untuk panel yang ketiga pula, ni import daripada jauh jugalah. Ustaz Muhammad Ilman Yusof merupakan pensyarah Jabatan Dakwah Universiti Islam Pahang. Tuan Rumah selaku pensyarah di universitas. Baik, suka untuk saya membacakan serangkap ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiquna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terjemahannya, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Daripada surah Maidah ayat 69. Baik, untuk soalan yang pertama ni, soalan ni ringan dahulu. Saya tertarik kepada satu part di dalam ayat ini, iaitu sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baik, saya akan terus kepada panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Mizan. Bolehkah Ustaz terangkan secara ringkas mungkin pengertian beriman, pengertian ataupun definisi beriman kepada Allah dan hari akhirat? Dipersilakan Ustaz. Tafadhal mashkura. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Moderator, iaitu Tuan Ali. Seterusnya yang saya hormati ahli panel serta saya kasihi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ulang sekali lagi ayat yang dibacakan oleh moderator tadi, iaitu innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang mukmin,
orang-orang Yahudi, As-Sabi'in dan orang-orang Nasrani. Siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apakah sebenarnya maksud iman itu? Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, iman adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk patuh. Kata beliau, makna ini selari dengan makna iman dalam istilah syar'iyyah. Adapun secara istilah, dalam mendefinisikan iman manusia mempunyai berbagai pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya berpendapat bahawa definisi iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Banyak juga di antara ulama mazhab Hanafi yang bersependapat dengan At-Tahawi rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahawa iman itu pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Dan ada pula yang mengatakan bahawa pengakuan dengan lisan adalah rukun tambahan sahaja dan bukan rukun asli. Ini adalah pendapat Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Hanifah. Secara umumnya, iman itu dimaksudkan dengan pembenaran dengan hati. Adalah hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan pengakuan dengan lisan yang bermaksud mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya perbuatan dengan anggota badan yang bermaksud amal hati dengan gambaran yakin dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian maksud tidak bimbang dan tidak berduka cita sebenarnya dikaitkan dengan perasaan seorang Muslim yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak bimbang dan tidak berduka cita terhadap perilaku atau tindakan orang kafir. Saya rasa cukup sekadar ini untuk permulaan forum kita. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas perkongsian berkenaan dengan pengertian beriman kepada Allah. Jadi, begitu pentingnya iman bagi seseorang Muslim ini untuk kita hidup dengan corak yang telah dicorakkan oleh agama Islam. Baik, untuk soalan yang kedua, berkenaan dengan ayat tadi juga, saya tertarik kepada perkataan amal soleh. Jadi untuk panel yang kedua, iaitu Syekh Muhammad Syaufiq, boleh tak Syekh Ustaz terangkan bagaimana seseorang kita ni sebagai pendosa, sebagai seorang pendosa yang sentiasa lara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara untuk menjadi seorang yang beramal soleh. Jadi tafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang penonton dan juga moderator bagi Forum Hal Ehwal Agama yang nampak sungguh bersedia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana Allah telah pertemukan kita pada hari ini. Berbalik kepada persoalan yang diajukan kepada saya sebentar saja. Jadi sebenarnya kita perlu tahu apa itu amal soleh. Untuk pengetahuan anda semua, amal soleh ini merupakan apa sahaja amalan orang Islam yang meliputi gerak hati, yang ini termasuk akal, pengucapan lisan dan juga perlakuan anggota tubuh badan, yang ini termasuk panca indera mengikut syariat Islam. Amal itu juga perlu disertakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut rukun, syarat dan juga cara yang betul dan tidak dicampuri oleh perkara maksiat dan perkara-perkara yang membatalkannya dan merosakkannya. Oleh itu, melalui ini saya boleh simpulkan ada dua cara untuk menjadi seorang yang beramal soleh supaya kehidupan kita sentiasa dimudahkan dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita perlu mengikuti segala perintah Allah yang telah disyariatkan buat kita semua, sama ada ia termaktub di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, seperti persyariatan pemakaian menundukkan pandangan lelaki, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam dan juga lain-lain.
Ini kerana ia dapat mengikuti dengan segala perintahnya, maka kehidupan kita bukan sahaja dalam keadaan yang tenang, malahan ia juga dapat mendisiplinkan umat Islam agar menjadi manusia yang lebih baik di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga ulil amr, ini orang yang lebih berkuasa daripada kamu. Dan kemudian jika kamu berselisihan pendapat dalam satu perkara, maka kembalikan ia kepada kitabullah, iaitu Al-Quran, dan juga Rasul, iaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Manakala yang kedua pula ialah kita perlu meninggalkan segala perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia secara hakikinya mampu mendatangkan kemudaratan yang lebih daripada manfaat yang bakal kita perolehi, seperti melakukan jenayah, menghadik kedua rupa kita, memakan wang riba dan juga lain-lain. Perkara ini terang-terangan melanggar daripada batas syariat Islam yang telah ditetapkan. Jika kita terjerumus dengan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka kehidupan kita akan menjadi serba tidak mencukupi, sering bimbang dan juga khawatir tentang diri sendiri dan keluarga. Dan juga dalam masa sama, bukan itu saja, ia mampu memberi kesan yang mendalam buat orang lain yang berada di samping kita, kerana perbuatan yang salah akan sentiasa dipandang serong oleh masyarakat di luar sana. Oleh itu, elakkan diri daripada melakukan perkara yang telah ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Sheikh Muhammad Syaufiq daripada langsunglah daripada Pulau Pinang. Jadi saya boleh rangkumkan ataupun simpulkan poin Sheikh tadi kepada perkataan takwa. Takwa ini, apa maksud dengan takwa? Iaitu secara mudahnya kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Konsepnya begitulah. Baik, untuk yang ke panel, kita akan beralih kepada panel yang ketiga. Saya sebagai pelajar universiti ni memang selalulah jumpa Ustaz Ilman ni. Banyak-banyaklah bagi markah-markah kesian kat saya kan. Okey, baik. Jadi soalan untuk panel kita yang ketiga, Ustaz Muhammad Ilman, bagaimanakah beriman kepada Allah dan beramal soleh ini dapat mengurangkan sifat kebimbangan yang ada dalam diri kita sebagai seorang Muslim ini? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ali selaku moderator kita pada hari ini. Baik, berkaitan dengan bagaimana beriman kepada Allah dan beramal soleh ini mampu mengurangkan sifat kebimbangan dalam diri kita. Yang pertamanya, kita tengok sendiri apa itu kebimbangan ataupun apa itu sedih. Itu kenapa kita bersedih. Sedih ini datangnya daripada ujian ataupun musibah yang telah dikenakan ataupun yang ditipu kepada kita, yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok, kita menyelusuri sirah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri ada ketikanya berlaku satu tahun yang digelar sebagai Am Huzn ataupun tahun kesedihan, di mana kesedihan baginda dengan kewafatan isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan beberapa saudara baginda. Dan ketika itu juga Allah telah hiburkan itu dengan Isra dan Mi'raj. Jadi ini nak masukkan di sini, kesedihan ini adalah fitrah bagi manusia. Tapi kepada kita, janganlah terlalu lama untuk bersedih. Bila sedih ini, jangan terlalu lama, terus bangkit, sedar kita macam sedarkan diri lah, janganlah terlalu lama sangat. Lama-lama kan susah. Jadinya bangkit dan daripada kesedihan, terus mempunyai move on kan, teruskan. Jadinya dengan bagaimana mampu beriman dengan Allah ini mampu mengurangkan kesedihan, kebimbangan. Kita yakini bahawa segala apa yang berlaku dalam diri kita ataupun dalam dunia ini
adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam rukun iman, dari rukun iman yang 6, yang terakhir itu ada qada, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang berlaku pada diri kita, contoh jodoh, rezeki, bagaimana kehidupan kita, mati bila, Allah dah tetapkan dari kita, untuk diri kita sejak daripada 4 bulan kandungan. Jadi kalau kita dah beriman dengan perkara tersebut, kita dah yakin bahawa segalanya adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita tak bersedih lah, kita jadi macam tak apalah, itu semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Taubah ayat 40, Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kamu. Jadinya orang yang sedih ni Allah rapat dengan dia, Allah nak mendengar rintihannya. Bila Allah dah rapat, kita dah dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi mudah untuk move on. Kita beriman, kita bahawa percayai bahawa segala apa yang ditakdirkan kepada kita ini adalah untuk kebaikan diri kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi Allah berpesan meminta tolong kepada Allah SWT dengan jalan sabar dan solat. Jadinya Allah letakkan sini dengan solat. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Syekh Shaufiq tadi, melaksanakan perintah Allah salah satunya adalah solat. Solat ini kita yakini bahawa kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita beriman, Allah akan bagi jalan untuk kita menyelesaikan segala permasalahan. Jadinya kedukaan, kebimbangan dalam diri kita itu dapat dilunaskan ataupun dapat diredakan dengan kita beriman ataupun kita meyakini bahawa segala kehidupan diri kita ini adalah takdir ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segalanya adalah hikmah. Ada hikmah di sebaliknya, sama ada kita sedar atau tidak. Rasanya setakat itu sahaja daripada rekap saya serah kepada saudara Ali. Baik, alhamdulillah. Sebelum tu suara saya jelas Boleh jelas? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz selaku pensyarah Jabatan Dakwah. Jadi alhamdulillah kita telah selesai untuk pusingan pertama. Round 1, first round kita dah selesai dah. Jadi kita akan untuk the second round untuk forum kita pada malam ini, dan kita akan kembali pula kepada panel kita yang pertama, iaitu pegawai agama, pejabat agama Kuala Terengganu, Al-Fadil Ustaz Mizan. Boleh tak Ustaz kupaskan ataupun ceritakan ayat Al-Quran yang lain berkenaan dengan isu ini ataupun tajuk kita pada malam ini, iaitu tidak bimbang dan tidak duka cita. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala banyak menasihati orang-orang yang beriman, khususnya supaya jangan merasa sedih. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 153, iaitu id tus'iduna wa la tulwun ala ahadin war rasulu yad'ukum fi akhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ingatlah ketika kamu berundur, lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah SAW yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala membalas kamu dengan peristiwa yang berdukacitakan, iaitu kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu berdahaka yang berdukacitakan Rasulullah SAW itu, dan supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah, Allah yang Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi,
berkenaan dengan kesedihan, iaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 93. Fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablawtukum risalati rabbi wa nasuhtu lakum fakaifa asa ala qaumi kafirin. Maksudnya, kamu Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintah-perintah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu. Oleh kerana itu, tidaklah aku merasa sedih terhadap orang kafir yang telah binasa itu. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 99, iaitu walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihu nas hatta yakunu mu'minin. Dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau tidak Tuhan menghendaki, maka patutkah engkau pula menghendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Apa yang saya ingin mempericikan di sini adalah jika kita mengkaji dan meneliti ayat-ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan kesedihan, kebanyakan dan kebiasaannya adalah berkait rapat dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi ayat saya bacakan tadi, ia bermaksud supaya kamu tidak bersedih hati dengan apa yang telah luput daripada kamu. Yang lagi, tidaklah aku merasa sedih terhadap orang-orang kafir, bukan Nabi Syuaib. Dan janganlah engkau berasa sedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar. Maksudnya dalam keadaan ataupun dipanggil situasi perjuangan. Jadi dengan jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di dalam dakwah ini, dan nasihat ini juga boleh jadikan pedoman ataupun pedoman untuk kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita seharian. Saya harap ini sudah menjawab persoalan yang diberikan tadi. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mizan atas jawapan yang begitu tepat, padatlah yang diberikan. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz atas jawapan tersebut. Semoga apa yang Ustaz kongsikan kepada kami dapat mendapat syafaatlah, kami menumpang syafaat Ustaz untuk kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pusingan yang kedua, soalan yang kedua, kita akan pergi kepada ke negeri Pulau Pinang, iaitu negeri di utara di Pulau Pinang, iaitu Syekh Muhammad Syaufiq bin Syahrul selaku imam, imam kita. Baik, saya bolehkah Ustaz menceritakan kisah-kisah yang boleh kita jadikan sebagai tauladan untuk hidup kita. Bila sebut pasal tauladan ni, kita daripada kecil lagi kita dah dengar kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat dan juga ulama-ulama pada zaman dahulu. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan cerita ataupun kisah yang boleh kita jadikan tauladan sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih buat tuan moderator kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan itu, sememangnya ada kisah berkenaan dengan tajuk ini, iaitu berkait dengan nama yang mungkin dikenali, iaitu Uwais Al-Qarni, iaitu nama penuhnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah lelaki yang biasa dipanggil Uwais. Nama dia adalah terkenal kerana dia ni sebenarnya kalau dikenali adalah seorang yatim piatu dan juga dia tinggal bersama ibunya yang tua dan juga lumpuh di Yaman. Dia juga sebenarnya dia ada mempunyai belang dekat dada dia. Dan juga dalam masa yang sama, dia ni miskin. Dia bukannya orang yang berkemampuan lah. Jadi
apa yang istimewa pasal diorang ni? Sebenarnya dipetik daripada buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, iaitu Penghuni Langit, Kekasih Tuhan Semesta Alam, iaitu karya Muhammad Van Destra. Uwais dan ibunya ni dia memeluk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Dan Uwais ni adalah seorang pemuda yang soleh, dia sangat memuliakan ibu dia menjaga dan memenuhi segala permintaan ibu dia. Pada suatu hari, Uwais ni dia nak minta izin dengan ibu dia nak pergi jumpa Nabi Muhammad kat Madinah sebab dia nak minta, orang kata nak minta syafaat lah, nak minta maaf apa semua. Kira Allah, Nabi ni menyampaikan kepada Allah untuk ampunkan dosa dia. Tapi malangnya bila pergi kat sana, dia jumpa isteri dia, isteri kepada Rasulullah saja, iaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi dia pun tak boleh lama-lama sebab ibu dia pernah bagi tahu yang ibu dia rasa macam tak sedap badan lah masa itu, sakit lah. Jadi macam dia kena cepat balik ke sana. Jadi oleh itu dia dapat jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu sajalah. Lepas tu Siti Aisyah juga berkata jangan lupa selawat ke atas Nabi. Oleh itu rezeki dia tiada lah. Tapi pada suatu hari, ini pula satu kisah yang orang kata, dia kata tak bimbang lah. Dia yakin dengan Allah, iaitu dia sentiasa menunaikan hajat ibu dia. Jadi pada suatu hari, diorang ni berbincang dan memang ibu dia ni sangat-sangat bersemangat nak pergi haji. Tapi masalahnya tak ada duit. Jadi susahlah dia nak memenuhikan hajat ibu dia. Memandangkan dari perjalanan Yaman tu ke Mekah tu sangat jauh. Jadi diorang ni, kebanyakan orang Mekah ni digunakan unta untuk membawa bekalan yang banyak lah. Jadi dia cari satu jalan je, iaitu dia berjalan kat sana dengan membawa ibu dia. Jadi macam mana dia buat? Dia pergi angkat satu ekor lembu yang berat dia hampir dekat 100 kilogram lah. Dia naik turun bukit dalam masa 8 bulan supaya badan dia ada otot yang dia boleh angkat mak dia daripada Yaman ke Yaman ke Mekah. Betapa kasihnya seorang anak kepada ibu dia. Selepas tu bila dia dah kuat, jadi masa bila tu musim haji tu dia angkat lah. Dia dah berjanji dengan mak dia nak bawa mak dia pergi Mekah. Jadi dia bawa. Lepas tu dalam masa sama dekat Tanah Suci tu, bila dah sampai, Uwais Al-Qarni dengan teguh menggendong ibunya sambil berdiri di Arafah dan tawaf. Lepas tu dia dekat depan Kaabah tu berlinangan air mata. Seorang ibu, dalam masa ibu dia menangis, Uwais ni dia berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa ibu dia. Jadi kita dengar macam kenapa tak minta tak minta ampunkan dosa untuk diri sendiri. Lepas tu ibu dia tanya macam mana dengan dosa awak. Lepas tu jadi dia kata dengan diampunkan dosa itu barulah ibu masuk syurga. Cukuplah keredaan ibu membawa saya ke syurga. Betapa kalau kita nampak dalam story ni, dalam cerita ni, kita nampak yang orang kata dia ni baik. Dia tak tahu dia baik, tapi orang kata para sahabat tahu kebaikan dia. Tapi dia yakin yang kebaikan yang dia buat tu mampu memberi manfaat untuk diri dia. Dia tak bimbang pasal dunia sebab memang ada orang yang pernah nak ada orang yang nak memberi harta dekat dia, ada orang yang nak bagi duit sehingga kan nanti di hujung cerita pula Rasulullah ni dia berjumpa dan juga Saidina Ali ni nak bagi duit, tapi dia ambil keputusan untuk menolak benda tu sebab bagi dia tak perlu risau pasal harta dunia. Bagi dia ibu dia lagi penting daripada harta tersebut. Kesederhanaan tu yang memainkan peranan yang penting dalam hidup dia lah. Jadi Allah SWT pun memberi hadiah kepada Uwais, iaitu penyakit belang pada tubuh dia pun hilang serta-merta. Tinggal bulatan putih kat tengkuk tu semata-mata untuk nanti bila Saidina Ali dengan Saidina Umar ni cari, nanti diorang jumpa, senang jumpa. Sebab itu yang tengkuk tu masih ditinggalkan belang putih tu. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana mereka dapat menjumpai Uwais dan juga seperti pesan Nabi, Umar dan juga Ali meminta Uwais untuk mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah. Jadi itu saja kisah yang sememangnya berkaitan dengan tidak bimbang dan tidak gusar dengan tajuk ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Penerangan yang cukup jelas dan agak panjang, akan tetapi walaupun panjang tapi ia sangat jelas untuk kita fahamilah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Syekh Muhammad Shaufiq. Dan ialah kalau kita tengok daripada kecil lagi kita dah dengar kisah Uwais Al-Qarni ni bersama dengan ibu ni.
kasih ibu mengatasi segala-galanya. Bila berkenaan dengan Uwais Al-Qarni ini. Jadi silah kita sama-sama kita perlu mengambil tauladan daripada kisah Uwais Al-Qarni inilah. Walaupun kita dah berumah tangga ke, walaupun kita dah ada keluarga, akan tetapi ibu bapa kita itu kita masih sebab kita sebagai lelaki kan masih perlu berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Baik, untuk yang soalan yang terakhir, untuk panel yang terakhir ni soalan special sikit lah. Bagaimanakah cara untuk kita tidak lagi bersedih? Ni mungkin adik-adik yang bercinta kan, berkapal-kapal ke apa semua, ada bergaduh ke, kalau rasa sedih tu mungkin Ustaz Ilman boleh bagi solusi lah. Jadi saya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Ilman, tafadhal mashkurah. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Ali. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan soalan yang telah diajukan kepada saya sebelum tadi, iaitu bagaimana cara supaya kita dapat mengatasi rasa kesedihan, rasa kebimbangan dalam diri kita ini. Jadinya, macam saya katakan tadi, sedih ini adalah fitrah bagi kita. Bila sedih ni, kita nak kena rasa ceria. Jadinya, untuk mengubah ataupun move on diri kita daripada rasa sedih itu kepada rasa gembira, rasa senang, melarikan diri daripada kesedihan ini, ada beberapa cara yang kita boleh gunakan. Yang pertamanya iaitu dengan mengingati Allah, itu berzikir mengingati Allah. Dalam Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Iaitu ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadinya di sini Allah telah bagi satu cara untuk kita memberi ketenangan dalam diri kita, untuk merasakan diri kita ini jauh daripada kesedihan dan kebimbangan. Itu dengan cara macam mana? Dengan cara mengingati Allah SWT. Dan kita tahu bahawa Allah ini maha berkuasa, Allah ini maha penyayang, Allah ini maha mengetahui segala yang terbaik untuk diri kita. Jadinya segala kesedihan, segala ujian, segala masalah, musibah yang ditimpa kepada kita ini adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah letakkan kepada kita ataupun Allah turunkan kita ujian kerana Allah sayang kepada kita supaya kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa kita diingati ataupun Allah sayang kepada kita, kita akan jadi macam tenanglah, kita akan rasa tenang, tenteram. Contoh tadi saudara Ali sebut tadi, couple ni kita boleh kata dia menjerumus kepada, boleh kata halal, boleh kata makruh, boleh kata haram. Kalau perkara itu sebab untuk haram ataupun membawa kita jauh kepada Allah SWT, Allah timpakan ujian, Allah bagikan ujian kepada kita supaya kita ini sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara yang kedua pula adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang mana doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Jadinya ayat maksudnya adalah, ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada keluh kesah dan kesedihan. Jadi ini adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada mereka yang kena musibah, kena ujian dan rasa keluh kesah dan sedih dalam hati itu, dan doalah dengan doa ini. Cara ini, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah sewaktu baginda mendapati Abu Umamah ini sedih di dalam masjid. Jadinya Rasulullah telah bagi guideline kepada kita, Allah telah bagi guideline kepada kita, yang mana jika kita beriman, kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kita mengikuti cara ini, insya-Allah hati kita akan tenteram, kita akan diberi kesenangan, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syahr
kita biasa dengar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oleh itu yang bermaksud, oleh itu maka ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Dan ayat ini terus diletakkan di situ. Allah ulang sebanyak 2 kali nak menyatakan bahawa setiap kesukaran ataupun ujian yang timpa kepada kita ini pasti dan pasti insya-Allah akan ada kemudahan yang Allah bagi kepada kita. Akan ada keceriaan, berita gembira yang Allah akan khabarkan kepada kita. Jadinya saya berpesan pada diri saya dan pada adik-adik ataupun semualah yang ada di dalam forum kita pada hari ini, 2 perkara ini kita amalkan. Itu mengingati Allah, berzikir kepada Allah SWT, dan yang kedua ia adalah berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang saya ajarkan tadi, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzubika min qalbin tayyib. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Saya serahkan semula kepada moderator. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan Ustaz Ilman ni kita banyak belajar doa-doa lah. Ada dalam 2-3 doa juga yang kita dapat pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, selesai soalan ataupun jawapan yang begitu tuntas daripada saudara Ustaz daripada Ustaz Ilman tadi, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Dan untuk saya bersimpulkan bahawa beriman kepada Allah sangat-sangat penting dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Islam, kerana beriman ini adalah sebagai asas kepada pembentukan diri sebagai seorang Muslim. Tanpa tapak dia macam mana kita nak membina sebuah bangunan, begitu juga tanpa iman, tanpa Islam, bagaimana kita nak membentuk diri kita sebagai seorang yang Muslim. Dan kita ni alhamdulillah kita perlu bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai seorang yang beragama Islam. Begitu juga kita sebagai manusia ini sentiasa perlu berubah kepada ke arah yang lebih baik. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba dalam melakukan kebajikan, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Dan untuk menjadi baik ini, untuk membuat kebajikan ini bukan suatu perkara yang mudah. Tak. Ramai juga orang kata, kita ni seumpama kalau kita nak berubah menjadi baik ni, saya menganalogikan macam kipas lah. Bila kita tutup kipas tu, switch kipas tu, dia tak berhenti lalu tak. Dia tak terus berhenti, dia akan slow, lama-lama akan berhenti. Begitu juga dengan diri kita. Tak, walaupun kita ni na'udzubillah min zalik, walaupun kita ni walaupun seseorang itu dok semayang, tapi kita tak boleh nak tu lalu. Mungkin semayang tapi di lewat waktu, di akhir waktu, tapi alhamdulillah makin lama mungkin boleh sebagai seorang lelaki mungkin boleh semayang di masjid tiap-tiap waktu, insya-Allah. Semoga kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang beriman ini. Baik, masa telah mencemburui kita. Jadi saya akan tutup forum kita ini dengan serangkap pantun. Kita buka dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun. Pohon beringin tepi keramat, dengar siulan di ufuk barat. Kalau ingin hidup selamat, jaga dunia, jaga akhirat. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur. Terima kasih sekali lagi kepada panel-panel yang hebat-hebat pada malam ini. Banyak ilmu yang saya secara pribadinya banyak yang saya tak tahu, yang saya jadi tahu pada malam ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur dan juga yang telah menyediakan forum. InsyaAllah kita akan bersua pada lain hari, lain kali, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi. Bismillah. Wal asr innal insana lafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh. Neh. Kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih, insya-Allah.